Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita teruskan dengan perkongsian minat dan yakin berbahasa Inggeris MyBI, iaitu perkongsian keempat. Okey. Dan seperti biasa, tagline kita, when I say you great, you say yes, I'm great. Okey. You great. Okey, one more time. You great. Okey. Jadi saya telah pun berkongsi bahan bermula dengan isu bahasa Inggeris, kemudian cabaran, dan telah juga berkongsi pengalaman saya sendiri dengan cabaran menguasai bahasa Inggeris, dan kita telah tengok strategi di sini. Okey, dan berdasarkan strategi ini kita kena berani mencuba, berani mencari peluang, berani untuk mula, berani membuat salah, dan tentulah kamu perlu baiki. Bila dah buat salah, perlulah baiki. Dan boleh lihat balik perkongsian ketiga. Okey. Di mana saya juga telah mengatakan, berkongsikan kepentingan internet dan ICT. Okey. Jadi, kalau kita lihat di sini, kita dah kongsikan bagaimana kita nak mencari apa yang tidak pasti, kita cari kat internet. Contoh, nak guna following ke followings. So, kita boleh Google. Kamu semua dah tahu Google. Kemudian kita lihat apa yang telah dibincangkan dalam forum misalnya. Dan kita juga telah lihat Google Translate, bagaimana ia boleh membantu kita pada peringkat pertama. Tetapi peringkat seterusnya kita perlu murnikan dan buat semakan berdasarkan teori bahasa Inggeris yang diajar oleh guru kita. Dan saya juga berkongsi, dulu kita guna dictionary yang tebal, betul tak? Kamus yang tebal. Tapi sekarang semuanya sudah dalam talian online. Okay? So, you can always refer by having your handphone, your smartphone. You can access the internet and check the online dictionary. That's very fast. Mudah kan? Jadi tak ada alasan untuk tidak boleh menambah ilmu bagi ilmu bahasa Inggeris. Jadi kamu Google prpm.dbp.gov.my. Okay, jadi contohlah saya nak tahu jawatan kuasa ni, saya tahu perkataan Melayunya. Saya tahu komiti nak eja macam mana. Jadi just by a click, you can get the results here. Okay, so senang berbandingkan dulu kamus tebal-tebal, selak satu-satu. Jadi manfaatkan ICT, manfaatkan internet. InsyaAllah kamu akan berjaya. Okey? Jadikan ini amalan. DBP ialah Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, kalau kamu tengok kamus-kamus yang sedia ada, memang ada yang terbitan DBP. Dewan Bahasa Pustaka. Jadi Dewan Bahasa Pustaka juga membuat inisiatif online dictionary macam ni. Okey? So, jawatan kuasa, kamu meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris, pada masa yang sama kamu juga meningkatkan kemahiran bahasa Melayu. Contoh jawatan kuasa ejaannya dekat. Jadi kalau kamu nampak di sini dia nyatakan berapa yang ditemui, katalah kamu klik kamus bahasa Inggeris. Jadi kamu akan nampak dalam kamus bahasa Inggeris online DBP, komiti ejaannya begini dengan contoh penggunaan ayat. Okey? Jadi kalau jawatan kuasa kecil, subkomiti. Dan kamu perhatikan subkomiti dia tak ada SUB dash. Dia sambung satu perkataan contohnya. Jadi ini sangat membantu kamu untuk memperkasakan bahasa Melayu dan menguasai bahasa Inggeris. Jadi bahasa Melayu kamu juga bagus, bahasa Inggeris juga bagus. Itu yang kita nak, betul tak? Okey, kita balik kepada slide kita tadi. Jadi kita cakap tentang berani tadi, kamsat kan. Okey, lebih baik menjadi manusia yang berani mencuba
daripada menjadi manusia yang takut mencuba kerana takut gagal. Okey, insyaAllah saya rasa kamu semua dah dapat inspirasi bagaimana kita sebenarnya boleh ke hadapan dan menguasai bahasa Inggeris walaupun kita contoh anak luar bandar. Okey. Seterusnya strategi kita panggil BATKUT. Pendeknya lah. B-A-T, kod KOT, kongsi, tanya, baca, tulis. Baca, tulis. Jadi di sini kita kena banyak. Tadi kita kata dare to try, berani mencuba kan. Berani untuk mula dan sebagainya. Okey, sekarang kita kata dia punya keyword dia sini banyak. Kata kuncinya banyak. Sikit tak boleh, kena banyak. Okey, banyak membaca dan menulis. Baca, tulis, kongsi, tanya. Kena kongsi juga supaya cepat sikit ilmu kita. Kalau kamu ingat perkongsian ketiga saya kata kamu kena cari peluang untuk bersama-sama kawan kamu. Contohnya, you create a WhatsApp group and you write in English every day. Boleh set masa dia. Kawan yang sama-sama nak ke hadapan dan berjaya seperti kamu. Jadi di sini juga gunakan platform itu. Satu contohlah tadi WhatsApp group dengan kawan-kawan kamu. Bila banyak membaca, banyak menulis, kamu kongsi kat kawan-kawan kamu dalam WhatsApp group tu. Contoh, kamu dah boleh bertanya. Macam saya kata, tidak semestinya kawan kamu juga sama sekolah kamu. Seperti kamu rasa tidak cukup lagi bagus bahasa Inggerisnya. Tetapi mungkin ada yang kita tahu, kawan tak tahu. Mungkin ada yang kawan tahu, kita tak tahu. Jadi kita sama-sama kongsi dan bertanya. Tentulah yang terbaik kamu juga boleh tanya. Yang tak pasti, semua tak tahu. Cari internet pun, kat internet pun tak tahu lepas Google. Jadi kamu boleh tanya guru kamu. Betul tak? Itu yang terbaik lah bagi para pelajar. Okey. Jadi di sini bila kita membaca, contoh kita baca Abah. Apa-apalah. Atau sekarang mungkin kamu dah tak baca Abah macam ni. Kamu pergi internet, kamu baca bahan-bahan yang berkaitan dengan minat kamu. Atau baca novel kan. Jadi bila kamu membaca, sebenarnya kamu boleh apa yang dikatakan buat pemerhatian dan belajar daripada contoh-contoh. Maksudnya ayat yang dibaca itu menjadi contoh kepada kamu untuk menambah ilmu kamu dalam penulisan. Sebab tu kamu perlu read a lot. Kena banyak membaca. Okay? Contohlah saya ambil topik ni. School homework is a family affair. Jadi di sini kita boleh tengok contoh satu ayat tu. Pilih satu ayat dan kita tengok macam mana. Sebab jurnalis, penulis-penulis berita ni, pemberita ni, ini kepakaran mereka. Kalau bahasa Inggeris, memang mereka sangat bagus dalam bahasa Inggeris. Jadi, jarang kesilapan berlaku. Jadi, ia boleh menjadi platform untuk kita belajar bahasa Inggeris. Tapi, seperti saya kata tadi, kamu ada internet, lebih mudah rujuk pada internet. Okay? Jadi, kamu berdasarkan ilmu yang guru kamu kata, contoh verb to be tu apa, buat lagi ulang kaji. Homework that, ini apa? Dia ada objek. Tapi yang ni transitive passive contohnya. Dan di sini dia mothers, aunts, other family members are helping out. Kita ada frasa nama di sini contohnya. Jadi kita boleh perhatikan cara penulisan dengan conjunctionnya ada penggunaan that misalnya kan, penggunaan koma. Itu cara penulisan. Jadi di sini kamu dengan banyak membaca, kamu juga perlu perhatikan dan kamu akan dapat meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris. Itu yang kita panggil ROLR. Read, observe, learn, remember. Okay, read, observe, learn, remember. Boleh? Jadi, bila contohlah ini keratan pada majalah. Okay? Jadi, kita tengok, dia guna is
oh dia soalan, dalam bentuk soalan sebab tu ada is. Tengok ada bentuk soalan di sini. Lepas tu is singular kan? Question form, dia bentuk soalan. Okay. The latest research shares singular noun plus plural verb misalnya. Okay. Jadi kamu akan tengok, oh the latest research satu research. Tetapi perkataan shades ni dia ada s. Itu kena belajar kan, cikgu kata she goes to school every day. Ada es kan sebab berakhir dengan o misalnya. She walks every day to school. Misalnya kan. Kena ada s, bukan she walk every day to school. Itu cikgu kamu dah ajar, saya tak perlu ajar lah sepatutnya kan. Tetapi apa yang saya nak kongsi ialah bagaimana kita nak ingat macam kita kata grammar antara cabaran, tata bahasa antara cabaran kepada pelajar. Jadi bagaimana kita nak menguasai dan ingat peraturan-peraturan ni. Memang dia banyak sikit peraturan dalam bahasa Inggeris, betul tak? Itu saya pun akui, sebab tu saya mengambil masa yang agak lama. Mungkin kamu lebih cepat sebab kamu ada ICT, internet kan banding zaman saya. Okay? Jadi boleh tengok sampai ke akhir artikel ini misalnya. Okay? Pilih artikel kamu. Contohlah kamu tak sukalah baca artikel panjang-panjang kan. Kamu suka baca kartun. Dekat online pun banyak kartun. Jadi dialognya semua dalam bahasa Inggeris. Menarik juga. Contoh kat sini, ini pun ada dalam kelatan abah. Macam contoh compliment. Macam sama je bunyi dia kan. Yang ni kamu boleh guna strategi yang saya ajar semalam yang saya ajar sebelum ini. Yang mana kita ulang kaji tadi. Following versus followings. So kamu boleh type following vs dot followings. So yang ni kamu nak tengok gandingan ni. Compliment dan compliment bunyinya sama. Agentnya beza I dengan E kan. So kamu type compliment versus vs dot compliment. Jadi di situ kamu boleh nampak apa carian yang diberikan oleh Google untuk kamu klik dan rujuk. Macam mana saya tunjukkan terutama dalam perkongsian sebelum ni untuk search carian. Okey. Jadi di sini kamu bila baca kartun mereka berbual kan. Kamu tengok ni. Ni cerita dia. Jadi di situ secara langsung kamu belajar komunikasi bahasa Inggeris melalui kartun. Menarik juga kan? Pilih kartun-kartun yang dalam bahasa Inggeris yang bagus. Yang mana pastilah kalau kartun tu memang orang bahasa Inggeris, orang Mak Saleh lah. Mak Saleh yang memang kartun tu dah Mak Saleh punya kan. Macam Garfield ke apa ke. Tentulah bahasanya betul kan. Terutamanya yang online. Okey. Kalau kita tengok kuis lah. Okey. Ini contoh. Kamu boleh cuba jawab. Katalah saya beri I'm agreed with you. Agaknya kat mana silap dia? Yang kedua. I haven't do the experiment. Kat mana silapnya agaknya? I haven't do the experiment. Okay. This is correct. Is it? Okay. The experiment don't work. Okay. Yang kelima. The study consists of many steps. Jadi, kamu boleh agak tak di mana kesilapannya? Okey, boleh cuba. Dan kita akan kongsikan jawapannya nanti. Boleh? Okey. Jadi saya bagi tip dululah. Kat mana? Okey, di sini. Kata kerja agree ni. Dan tengok juga dia punya I'm ni. Juga di sini. Do ni. Dengan have ni sekali tengok macam mana. Yang ketiga ni. Tengok yang bahagian belakang ni. Okey. Okey, dan sini juga kata kerja di sini. Okey. Okey. Dan lagi satu di sini. Consist ni. Okey. Jadi, kalau kamu nak jawapannya, cuba dulu. Okey, tak apa. Jadi, kita kongsikan terus jawapannya. Dan kita boleh tengok di sini, I agree with you. I haven't done the experiment. This is correct, isn't it? The experiment doesn't work.
The study consists of many steps.